Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Baik, untuk hari ini murid-murid semua, kita akan mendalami ilmu sejarah untuk tingkatan 2. Jadi untuk itu kita bawakan seorang guru yang cukup hebat, banyak pengalamannya. Kita persilakan Cikgu Muhammad Ridwan Abdul Hassani dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Seremban Negeri Sembilan. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Khabar baik, Ivan. Lama kita tak jumpa, Cikgu. Betul, lama, Ivan. Kali ini kita bersua kembali untuk episod kali ini. Jadi kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Kita perkenalkan Cikgu Nurul Adina Rashid dari SK Pendidikan Khas Seremban Negeri Sembilan juga. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami untuk episod kali ini. Baik Cikgu, seperti biasa untuk segmen ini kita juga bersama dengan murid-murid Cikgu. Betul. Ada berapa orang Cikgu untuk hari ini? Kali ini kita istimewa sikit. Okey. Kita bawa dua orang Dua yang orang. terbaik. Siapa mereka? Kita perkenalkan. Baik, mari kita perkenalan dengan murid kita. Kita mulakan dengan Kristina. Perkenalkan diri Kristina. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Waalaikumsalam. Kristina binti Muhammad Fizai. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Waalaikumsalam. Kasinara Kemilia binti Muhammad Khairul. Baik, itulah dia murid-murid Cikgu dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Cikgu, kita ada dua. Kita bersama dengan Kristina dan juga Kamilia. Kamilia. Ya, Jadi, betul. untuk hari ini kita bawakan topik yang cukup istimewa iaitu kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Betul. Jadi, sebagai pengenalannya, apa Cikgu? Sila. Baik. Sebenarnya kita tengah nak bercerita tentang kegiatan ekonomi masyarakat Alam Melayu. Tapi istimewanya di Alam Melayu ini, kegiatan ekonomi itu merupakan pembudayaan masyarakatnya. Maksudnya orang-orang di dalam Alam Melayu ini memang penghidupannya adalah ekonomi itu. Ekonomi itu sebagai Ekonomi kaitan nama. itu adalah cara hidup mereka. Maksudnya semua orang berinteraksi di antara satu sama lain dan segala yang berlaku dalam masyarakat mereka adalah daripada kegiatan ekonomi itu sendiri. Cikgu, Ifah nak tanya. Tadi kita boleh lihat ada situasi di mana dua orang pada penjual pembeli nak beli belacan. Ya. Adakah itu juga salah satu contoh kegiatan ekonomi ketika itu, Cikgu? Iya, tapi bukan belacan Bukan yang belacan. dijual sembunyi-sembunyi itu. Tetapi keadaan yang bahawa semuanya berlaku interaksi akibat daripada kegiatan ekonomi yang berlaku. Kalau tengok tadi, peniaga tu tak kenal pun dengan orang yang datang tu, tapi tiba-tiba tanya, interaksi berlaku kerana proses jual beli yang berlaku di antara mereka. Baik, kita teruskan. Mari kita tengok ya. Baik, di dalam kegiatan ekonomi masyarakat Melayu, kita akan menyelami daripada atas sampailah kepada bawah, iaitu kita mesti memahami kepada struktur pentadbiran Kerajaan Alam Melayu, yang mana ini merupakan asas yang menjadikan ekonomi itu sebagai corak dan gaya masyarakat Alam Melayu ketika itu. Jadi kalau kita tengok daripada slide yang ada, kalau kita tengok, kita ada sistem pemerintahan. Dalam segmen ini kita akan cerita tentang sistem pemerintahan, iaitu kita ada beraja, pusat dan wilayah, dan kemudian baru kita akan pergi kepada sistem keekonominya, kegiatan ekonominya. Baik, sekarang kita pergi kepada sistem pemerintahan dan struktur sosialnya dahulu. Baik, kalau kita tengok di bawah struktur sosial, yang ini suka untuk cikgu tekankan kepada murid-murid baik yang di rumah maupun yang di atas talian. Kita akan ada sedikit nampak macam sama tapi sebenarnya tak serupa. Perkara yang pertama, mohon murid bagi perhatian. Kita tengok, kita di bawah struktur sosial, kita dipecahkan kepada dua. Di dalam masyarakat Alam Melayu, kita ada dua kelas, iaitu kelas atasan dan juga kelas bawahan. Iaitu kelas atasan terdiri daripada golongan memerintah yang bertanggungjawab menjaga dan melindungi rakyat, serta kita ada golongan kelas bawahan, iaitu golongan diperintah yang mesti memberikan taat setia kepada pemerintah. Okey, ini adalah bahagian yang pertama. Okey, murid-murid yang di rumah, stay kekal dengan cikgu. Ingat benda ni dan kita tengok apa yang ada di bahagian yang seterusnya. Di struktur sosial yang seterusnya, kita ada golongan diperintah dan golongan yang memerintah. Ini tengok. Kalau tadi kita ada kelas atasan dan kelas bawahan, dan sekarang kita ada golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Siapa yang berada di tingkat atas yang merupakan golongan pemerintah? Kita ada golongan diraja, iaitu statusnya tertinggi di dalam struktur sosial masyarakat, terdiri daripada raja, kerabat diraja, semua-semualah yang raja-raja tu, adik-beradik dia, anak-beranak dia, sepupu, sepapat, semua. Ini adalah
golongan diraja. Paling tinggi. Paling tinggi. Kemudian kita ada golongan bangsawan, iaitu golongan yang mendukung sistem pentadbiran kerajaan. Mereka di bawah sikit daripada raja tadi, tapi mereka inilah yang memastikan institusi beraja itu kekal dan berfungsi. Ataupun bahasa mudah dia kita panggil pembesar. Pembesar. Okay. Kalau dekat tanah Melayu kita panggil pembesar. Kita tengok. Jadi dia mendukung sistem pentadbiran terdiri daripada golongan pembesar, ilmuwan, golongan agama, pujangga dan pendeta istana. Ini semua orang-orang besar dekat istana lah. Tapi dia bukan daripada darah keturunan raja tadi. Dia adalah pembesar istana. Dan golongan yang diperintah. Golongan yang diperintah ni, ni semua tadi. Kalau kita tengok, kita ada rakyat merdeka dan hamba. Rakyat merdeka siapa? Tadi tu yang tokek belacan dengan yang nak beli belacan tadi itu tu. rakyat merdeka lah. Itu rakyat merdeka. Okay. Itu contoh rakyat merdeka. Semua-semua yang berniaga-berniaga kat belakang tadi, itu rakyat merdeka. Petani, itu rakyat merdeka. Dia tidak tertakluk kepada sesiapa, tetapi dia bukan dari golongan bangsawan, jauh sekali bukan daripada kerabat diraja. Baik. Jadi ini adalah rakyat merdeka. Dan yang bawah sekali adalah golongan hamba. Golongan hamba ini, dia bukan sahaja tertakluk kepada raja, tetapi dia ni juga boleh jadi hamba kepada rakyat merdeka tadi. Contoh, yang meniaga tadi, tokek belacan tadi, dia ada pekerja dia. Jadi kalau sekarang kita namakan pekerja sebab kita bayar gaji. Tapi waktu itu mungkin dia ambil, mungkin dia ni tadi adalah daripada anak tawanan perang ke apa ke. Jadi tokek-tokek ni tadi, peniaga-peniaga ini tadi ambil, bela, bagi makanan dan bagi tempat tinggal, maka dia jadi hamba kepada golongan yang meniaga ni tadi. Janji hamba tadi itu bekerja untuk dia. Dia akan serve, dia akan bekerja untuk golongan ini tadi. Baik. Ya. Baik. Dan ini adalah sistem pemerintahan kita. Jadi ini adalah umum untuk semua kerajaan dalam Malam Melayu, semuanya sistemnya begini. Dia ada golongan diperintah, ada golongan yang memerintah. Dia ada kelas atasan dan dia ada kelas bawahan. Jadi kita tengok, kita ada kerajaan Funan, Champa, Angkor, semuanya dengan ada raja, ada pemerintah pusat dan wilayah. Ini golongan pembesar tadi. Kalau kita tengok di Champa juga mereka ada raja, mereka juga ada pemerintah di peringkat pusat dan wilayah. Kita tengok di Angkor, sama. Mereka ada golongan pemerintahnya, raja dan pemerintah pusat dan wilayah. Kemudian kita ada apa? Kita ada Sriwijaya, sama juga. Mereka ada rajanya mempunyai unsur kesaktian, dianggap bosatwa, Buddha bumi kan. Dia ada istilah dia. Yang berbeza hanya adalah istilah-istilah daripada satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Kalau kita tengok macam Majapahit, rajanya menggunakan gelaran Maharaja, Sri Maharaja, Sri Batara. Yang seri-seri ni mungkin daripada Majapahit lah semuanya kalau kita tengok. Dan Kedah Tua. Juga sama. Ini adalah struktur asas. Kalau kita tengok kerajaan di alam Melayu semua begini. Kita ada sultan, golongan yang diperintah dan golongan yang memerintah. Dan yang ni yang sebut tadi, belacan tadi dari mana? Gangga Negara. Gangga Negara. Sebenarnya tidak ada sumber pun. Betul tak Gangga Negara memekalkan belacan? Cuma kita tahu kalau di negara kita hari ini, belacan terkenal di mana? Di Melaka. Melaka tu kat mana? Dekat Tanah Melayu. Jadi Gangga Negara ni kerajaan yang di tengah-tengah Tanah Melayu. Betul. Bukan fakta jangan nanti kata belacan dari Gangga Negara. Itu silap Okey, baik. Jadi kita dah sampai dekat ujung. Mari kita ulang sikit ke belakang. Kita nak tanya Ifan. Silakan cikgu. Baik. Kita tanya dekat murid di atas salian dulu. Baik, boleh tak sesiapa jelaskan pada saya apa itu golongan kelas atasan dan kelas bawahan? Siapa nak jawab? Saya boleh tolong cikgu? Saya. Saya. Laju Kristina, silakan. Teruskan Kristina. Terbaik Kristina. Okey. Kelas atasan ini dia daripada golongan pemerintah. Mereka menjaga dan melindungi rakyat. Manakala kelas bawahan merupakan golongan diperintah. Mereka memberikan taat setia kepada pemerintah. Alright. Itu kelas atasan, kelas bawahan. Dia sebut diperintah dan memerintah. Macam mana pula beza di antara golongan diperintah dengan golongan yang memerintah? Saya tak nak Kristina jawab. Mesti dah Camelia mesti jawab. Cepat Camelia, apa jawapan kamu? Silakan Camelia. Sistem pemerintahan merupakan tonggak penting dalam usaha raja-raja kerajaan alam Melayu untuk membangunkan kerajaannya. Jadi apa beza golongan diperintah dengan golongan memerintah? Siapa golongan memerintah?
Kalau golongan pemerintah ni raja seperti raja, yang kalau bawah hamba. Bawah sekali okey. hamba. Ada hamba dan juga tadi ada rakyat merdeka. Ada cikgu, kan? rakyat merdeka, betul, tepat. Baik, nampaknya murid-murid cikgu dah berjaya-jawab. Berjaya Adakah jawab. mereka layak mendapat ganjaran cikgu? Saya rasa kena beri ganjaran, tapi Kristina yang dapat lebih. Saya tak puas hati dengan jawapan Camelia. Okey, Kita macam bagi mana, cikgu? Kristina. Kristina berapa? Kristina, kita bagi dia 2 daun Okey. yang warna pink tu. Okey, Kristina 2 dan bagaimana dengan Camelia cikgu? Camelia, kalau ada separuh, saya nak bagi dia separuh je. Tapi tak Tak apalah, ada kita separuh. bagilah dia 1. Okey, kita bagi 1 kepada Camelia. Okey, baik, terima kasih cikgu. Nampaknya itulah dia pengenalan kepada topik kita mengenai kegiatan ekonomi dalam kerajaan masyarakat alam. Jadi, jom kita berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Didik TV KPM